Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Shalom sekali lagi dan selamat bertemu kembali dalam saluran bangkit pada pagi ini. Baiklah, tajuk renungan kita pada pagi ini iaitu katakan perkataan yang baik. Katakan perkataan yang baik. Yosua bab 9 ayat 18 sehingga ayat 20 berbunyi demikian. Tetapi orang Israel tidak boleh membunuh mereka kerana para pemimpin Israel telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Semua orang Israel bersunggut kepada para pemimpin mereka tentang hal itu, tetapi para pemimpin itu menjawab, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh itu, kita tidak boleh mencederakan mereka. Kita mesti membiarkan mereka hidup kerana janji kita itu. Jika tidak, Allah akan menghukum kita. Dalam teks ini, apabila orang Israel bersumpah demi Tuhan melalui perkataan bahawa mereka tidak boleh mencederakan penduduk Gibeon, jadi mereka harus menepati janji dan tidak melakukannya. Apabila kita berkata, kita akan melakukan sesuatu, orang seharusnya percaya bahawa kita akan melakukannya. Kepercayaan orang lain kepada apa yang kita katakan adalah penting. Kerana ini adalah kesaksian kita sebagai umat Allah, sebagai orang Kristian pada hari ini. Mazmur Daud, ya Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di rumahmu? Siapakah yang boleh tinggal di Bukit Sion, bukitmu yang suci itu? Orang yang hidup tanpa cela dan yang berbuat baik dan dengan jujur mengatakan yang benar, yang tidak memfitnah orang lain, tidak berbuat salah terhadap sahabat dan tidak memburuk-burukkan nama jiran. Mazmur bab 15 ayat 1 sehingga ayat ketiga. Teks ini mengingatkan kepada kita, hanya orang yang berkata benar dan berbuat baik dapat memasuki hadirat Tuhan dan menyembahnya. Perkataan kita penting kepada Tuhan kerana perkataan kita menyatakan apakah yang tersirat dalam hati kita. Apa yang berada dalam hati keluar dari mulut kita. Contoh, hati kita mahu menipu, maka perkataan kita adalah berbentuk kebohongan. Tidak jujur. Bila hati kita penuh dengan dendam dan benci, maka akan keluarlah kata-kata fitnah, gosip, berkata-kata tidak baik tentang orang lain dan akibatnya memecah belahkan perhubungan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri. Kerana mulut, badan binasa. Mungkin kamu pernah dengar ayat ini.
Adakah sesiapa menganggap dirinya beribadat jika dia tidak mengendalikan lidahnya, maka ibadatnya sia-sia dan dia menipu dirinya sendiri. Yakobus bab 1 ayat 26. Perkataan dari mulut kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kita akan menjadi dua orang yang berbeza di dalam gereja. Jika kita berkata-kata lain tetapi di rumah, ya, di tempat kerja, bahkan dalam masyarakat, perkataan kita menjadi yang sebaliknya. Amsal bab 11 ayat 11 hingga ayat 12 berkata, restu orang jujur memamurkan kota, perkataan orang jahat memusnahkan kota. Menghina orang lain adalah perbuatan bodoh. Orang yang bijak lebih suka berdiam diri. Ya, Amsal bab 15 ayat 11 menulis, jawapan yang lembut meredakan kemarahan, sedangkan kata-kata yang pedas membangkitkan amarah. Kata-kata orang bijak membuat pengertian menarik hati, tetapi kata-kata orang bodoh hanya kebodohan. Saudara-saudari sekalian, perkataan yang memberkati dan perkataan yang berbentuk hinaan, kedua-duanya berkuasa. Dengan perkataan kita dapat menolong, menyelamatkan seseorang, dan dengan perkataan kita dapat menjatuhkan dan memusnahkan seseorang, khususnya emosinya. Saya pasti Anda semua mempunyai sahabat rapat. Jika Anda tidak menjaga perkataan Anda, meskipun dia rapat dengan Anda, pasti juga terguris hatinya. Amsal 17 ayat 9 menulis, jika ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang dilakukan mereka. Membangkitkan kesalahan akan memutuskan persahabatan. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, jangan kerana perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kita, persahabatan kita menjadi putus dan orang akan membenci kita. Perkataan kita boleh memberi perbezaan dalam perhubungan persahabatan kita. Ketahuilah bahawa pada hari kiamat, setiap orang harus mempertanggungjawabkan tiap-tiap kata yang tidak seharusnya diucapkan. Kata-kata kamu akan digunakan untuk menentukan sama ada kamu bersalah atau tidak. Dalam Injil Matius bab 12 ayat 36 sehingga ayat 37. Yesus berkata, perkataan yang kita ucapkan ketika kita hidup di dunia ini dapat menentukan kita ini bersalah atau tidak pada hari penghakiman. Jadi, bagaimanakah seharusnya kita berkata-kata? Ya, bagaimanakah seharusnya kita berkata-kata? Yang pertama, kita berkata baik dengan orang lain. Contoh dalam Alkitab adalah dalam Kejadian bab 50 ayat 21. Jangan khawatir, aku akan mencukupi keperluan kamu dan anak-anak kamu. Demikianlah Yusuf mententeramkan hati mereka dengan kata-kata yang ramah sehingga mereka terharu. Yusuf mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Meskipun demikian, Yusuf masih memiliki iman. Dia mengetahui janji Tuhan dan dia mengingatkan janji-janji Tuhan kepada anak-anaknya atau keluarganya, memberikan semangat dan berkata-kata yang baik kepada anak-anaknya. Bagaimana pula dengan Anda, saudara-saudari sekalian? Adakah Anda berkata baik dengan keluarga Anda, kepada anak Anda dan kepada orang lain yang Anda jumpa pada hari ini? Yang kedua, bagaimana seharusnya kita berkata-kata, yaitu berkata syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, berkata syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 23 menulis, orang yang mempersembahkan ucapan syukur sebagai korban untuk menghormati aku, dan orang yang taat kepadaku akan ku selamatkan. Dan Efesus bab 4 ayat 29 berkata, janganlah gunakan kata-kata kotor dalam percakapan kamu. Gunakanlah kata-kata yang membina dan memberikan pertolongan, supaya apa yang kamu katakan mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mendengarnya. Kedua teks ini jelas mengingatkan kepada kita agar kita menggunakan kata-kata syukur dan kata-kata yang membina, berfaedah dan kata-kata yang positif kepada orang lain. Ketiga, bagaimana seharusnya kita berkata-kata, yaitu berkata untuk mendorong dan membangun orang lain. Kata-kata yang baik membangkitkan semangat, tetapi kata-kata yang kesat mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 4. Kesabaran yang disertai kata-kata lembut dapat meyakinkan para penguasa dan menghancurkan segala tentangan. Dalam Amsal 25 ayat 15. Yang keempat, saudara-saudari sekalian, gunakan perkataan yang memberkati
terhadap orang yang menyakiti anda. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan atau cecaan dengan cecaan. Sebaliknya balaslah kejahatan dengan berkat daripada Allah. 1 Petrus bab 3 ayat 9. Bolehkah kita berkata-kata baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita? Mungkin bagi anda adalah mustahil dan memalukan, menjatuhkan maruah saya. Tetapi ingatlah firman Tuhan tidak sama dengan apa yang dunia katakan. Kita harus rendah hati, tunduk pada perintah Tuhan. Yang kelima, bagaimana seharusnya kita berkata-kata, yaitu berkata dengan benar kepada orang lain ataupun dengan orang lain. Inilah perkara yang harus kamu lakukan. Jika kamu bercakap, katakanlah yang benar kepada sesama kamu. Berikanlah keputusan yang adil, keputusan yang membawa kedamaian di tempat pengadilan. Zakaria bab 8 ayat ke-16. Contoh, tidak berbohong, tidak bergosip, tidak menyebarkan fitnah agar kita tidak menjadi batu api atau menghakimi orang lain. Yang keenam, berkatalah perkataan yang keenam. Jika kita melihat dalam Amsal bab 10 ayat 20 berkata, perkataan orang baik bagaikan perak murni. Ya, berkata-katalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, perbaharuilah cara kita bercakap, berkata-kata, dan biarlah perkataan kita yang keluar dari mulut kita memberkati orang yang mendengarkannya, dan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita katakan dapat memuliakan nama Tuhan. Setakat ini sahajalah renungan pada pagi ini. Marilah kita hari ini belajar untuk mentaati firman Tuhan dengan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi nama Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Teks ini saya petik dari surat Efesus bab 5 ayat 19 sehingga ayat 21 bagi mengakhiri perkongsian ataupun renungan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami pada pagi ini meresponi firman Tuhan dengan berkata-kata yang baik, berkata-kata syukur kepada Tuhan dan kepada sesiapa pun yang kami berjumpa pada hari ini, kepada keluarga kami, kawan-kawan kami, dan kepada sesiapa pun yang kami jumpai sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini sentiasa melekat dan tinggal di dalam hati kami, agar melalui perbuatan kami dan perkataan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke atas tangan Tuhan yang Maha kuasa, maha mulia, maha mengasihi, dan penuh dengan berkat-berkat berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.